Baik, bertemu kembali. Lintas langsung dari negeri dimulakan dari negeri di bawah Bayu bersama Muhammad Dihya Salan. Antara paparannya keadaan banjir di Tenom. Silakan dia. Baik, terima kasih Ifah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan banjir di dua daerah iaitu Tenom dan Beaufort beransur pulih. Setakat 4 petang tadi, kesemua pusat pemindahan sementara PPS di Tenom ditutup sepenuhnya dan hanya 4 PPS di Beaufort yang masih aktif. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, PPS Dewan Kebudayaan Kalang Kanar, Rumah Kebudayaan Pantongan Saga dan Dewan Chunghua di Tenom ditutup kira-kira 10 pagi selepas 95 penduduk dibenarkan pulang. Di Beaufort, jumlah penduduk terjejas banjir di 4 PPS kekal 602 orang, melibatkan 155 keluarga. Dewan DSP Muhammad Dun Banil mencatat jumlah tertinggi iaitu 229 penduduk, Dewan Selangor 172, Dewan Residen 150 penduduk, manakala Dewan Kebudayaan dan Kesenian Bisaya turut diaktifkan tetapi tidak menempatkan penduduk ketika ini. Sementara itu, banjir besar di Tenom baru-baru ini bukan sahaja menyebabkan kerosakan rumah dan harta benda penduduk kampung, malahan masjid, surau serta rumah ibadat bukan Islam juga terjejas dan memerlukan kerja pembaikan. Setiausaha Badan Perhubungan PAS Sabah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan berharap kementerian berkaitan dapat menyalurkan peruntukan segera bagi membaik pulih kemudahan yang rosak. Saya melihat kerajaan harus cepat. Kita akan memastikan infrastruktur ataupun rumah-rumah ibadat, kegunaan untuk awam, dewan dan sebagainya untuk dibaik pulih dengan segera. Dan saya kira kerajaan kena membuktikan ini merupakan suatu tempoh dan masa yang sangat sukar untuk rakyat. Dr. Ali Akbar ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan 200 pek barangan dapur dan 300 kotak air mineral kepada penduduk terjejas banjir di Kampung Bunut dan Kampung Binai, Tenom. Sementara itu, penduduk menarik nafas lega kerana ada pihak yang tampil meringankan beban semasa musibah banjir ini. Mengucapkan banyak terima kasihlah di atas sumbangan macam kita yang hadir pada hari ini, Adun Dilantik ini yang hadir bertelepon dengan saya untuk bukan saja kaum ataupun orang-orang Muslim tetapi dia menyeluruh di Kampung Bunut ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kerana dengan adanya bantuan ini orang-orang kampung yang terjejas, orang pun merasa kurang beban lah. Dr. Ali Akbar turut menyampaikan bantuan barangan dapur dan kewangan kepada penduduk terjejas banjir dan rumah ibadat di Kampung Gasabon, Apin-Apin, Keningau. Di Beaufort, kira-kira 25,000 penduduk dari 35 buah kampung dalam kawasan Lumadan masih menghadapi masalah bekalan air bersih akibat bencana banjir sejak 16 Mei lalu. Bagaimanapun, pejabat Dun Lumadan dengan kerjasama pejabat daerah Beaufort mengambil inisiatif menyewa 16 lori untuk menyalurkan bekalan air bersih kepada penduduk terlibat. Menurut Adun Lumadan Ruslan Muharram, bekalan air diambil dari loji rawatan air Kampung Lawa Gadong. Kita mengharapkan dengan penyaluran air ini menggunakan lori-lori yang kita sewa ini dapat mengurangkan beban kepada rakyatlah yang memerlukan air bersih untuk masak. Ruslan ditemui RTM semasa meninjau penghantaran bekalan air di Lumadan. Menurutnya lagi, penduduk 3 buah kampung iaitu Suasa, Lago dan Ulu Kebajang terpaksa mengambil bekalan air di jambatan yang menghubungkan kampung berkenaan. Ia disebabkan jambatan tersebut tidak selamat dilalui jentera bomba sukarela Gadong untuk menghantar bekalan air. Dalam program berasingan, Ruslan turut menyampaikan 1 set pam air sumbangan Belagas Sawit kepada bomba sukarelawan Gadong bagi memudahkan penyaluran air bersih kepada penduduk Lumadan. Penganjuran kempen derma darah secara lebih kreatif dapat menarik minat lebih ramai orang awam, khususnya golongan belia, untuk menderma darah. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata lebih banyak promosi melalui platform media sosial perlu dilakukan kerana rata-rata pengguna adalah dalam kalangan belia.
Pada masa sama, penyediaan pelbagai penghargaan juga salah satu tarikan kepada golongan berkenaan untuk tampil menderma darah. Ia sekaligus meluaskan lagi tumpuan golongan penderma darah yang sebelum ini lebih dimonopoli golongan separuh umur. Kalau dulu derma darah ini tertumpu kepada mereka yang di peringkat separuh umur. Tapi kali ini kita lihat belia dan beliawanis begitu bersemangat untuk bergilir-gilir menyumbang, menderma. Nah, ini satu tren yang baik. Beliau bercakap kepada RTM selepas meninjau program kempen derma darah anjuran Majlis Wanita Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Tuaran Tamparuli Kiulu di Dewan Tun Hamdan Tamparuli. Datuk Jahid selaku Adun Tamparuli turut memuji penglibatan hampir 70% golongan belia di daerah tersebut dalam program ini. Ia membuktikan tahap kesedaran golongan belia untuk tampil membantu mereka yang memerlukan darah semakin meningkat. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Sabah merekodkan 2,987 orang kena pengawasan OKP yang didaftarkan di negeri ini sehingga April lalu. Daripada jumlah itu, seramai 2,197 OKP atau 73.5% merupakan golongan belia berumur 19 hingga 39 tahun terlibat dengan penyalahgunaan dadah jenis syabu. Pengarah AADK Sabah Abdul Hamidi Ibrahim berkata, Kota Kinabalu merekodkan OKP berdaftar tertinggi iaitu 767 orang, diikuti Tawau, Keningau, Wilayah Persekutuan Labuan, Beaufort, Sandakan, Tuaran, Kudat dan Ranau. Pecahan OKP terlibat ialah individu dalam sektor pembinaan yang mencatat jumlah tertinggi 828 orang, diikuti tidak bekerja, bekerja sendiri, sektor perniagaan, perakaunan dan perbankan, seterusnya sektor pengangkutan darat, laut dan udara. Rekod yang kita ada ya memang penggunaan dadah jenis syabu lah yang paling tinggi di negeri Sabah ini, yang kita kira dalam lebih 90% pengguna-pengguna dadah di negeri Sabah ni menggunakan dadah jenis syabu. Walaupun terdapat juga dadah-dadah lain. Abdul Hamidi bercakap kepada RTM dalam temu bual eksklusif di Pejabat AADK Kota Kinabalu. Beliau turut memaklumkan AADK Sabah telah melaksana 1,442 program psikososial rawatan dan pemulihan dalam komuniti dalam tempoh Januari hingga 18 Mei lalu secara dalam talian. Manakala sejumlah 23,472 sesi program dilaksanakan secara bersemuka dengan pematuhan SOP ditetapkan MKN dan KKM. Ya, seiring amalan norma baharu, sambutan Pesta Keamatan tahun ini dilaksana melalui platform digital sebagai langkah waspada mengelak penularan pandemik. Meskipun demikian, ia tidak melunturkan semangat masyarakat di negeri ini untuk meraihkannya. Menurut Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA Hugon Siau Tan Sri Joseph Fairin Kitingan, sambutan keamatan kali ini mengajar orang ramai lebih cilik kepada teknologi terkini seiring tema keamatan tanpa sempadan demi kedamaian dan keamanan. Mereka sudah mulai lebih memahami bagaimana menggunakan telefon mereka, televisyen mereka, radio mereka untuk menikmati perayaan program-program yang sudah disediakan untuk mengisi bulan Pesta Keamatan ini. Tan Sri Joseph Fairin Kitingan ditemui RTM selepas pelancaran demonstrasi makanan dan minuman tradisi serta pertandingan magagung dan tarian etnik kreasi baru di Dewan Hongkot Keesaan KDCA Penampang. Tambahnya, orang ramai boleh menghayati erti keamatan tanpa bersesak-sesak dan risau dengan penularan pandemik COVID-19 kerana aktiviti sambutan dapat ditonton di mana-mana sahaja melalui laman Facebook rasmi KDCA dan Keamatan TV. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sabah petang ini. Saudara terus patuhi SOP, amalkan kawalan kendiri. Hanya keluar bila perlu. Baik, kembali semula bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Dia. Saudara, sebelum berlintas